Seperti mana yang kita tahu, dunia kepimpinan mahasiswa sekarang berada pada tahap kematangan, di mana tahap ini semakin ramai orang yang ingin muncul sebagai pemimpin. Mereka cuba mempromosikan diri mereka sebagai pemimpin. Tidak kira lah berada dalam kelompok yang mana, tapi mereka cuba menjadi pemimpin di segenap juzuk peringkat, sama ada di peringkat kolej, di peringkat fakulti, ataupun di peringkat universiti itu sendiri. So, soalannya, apakah kriteria utama dan kelayakan yang perlu ada pada pemimpin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi moderator forum, Saudara Hafizuddin, yang dikasihi dan dihormati Al-Fadhil Ustaz Puhad selaku pensyarah kanan di UTM dan seorang pensyarah yang dah lama lah, sangat berpengalaman di UTM, dan disegani dah tua, tapi bukan tua, lama lah, tu nama lain sikit. Dan seterusnya yang dihormati juga Al-Fadhil Ustaz Hasbi Muda. Kalau kita dengar ulasan mengenai Ustaz Haji Muda lagi panjang lebar kan, segan saya rasa kerdil kecil je kat sini. Ustaz Puhad pun kan, orang lama di UTM, jadi segan lah sikit saya kat sini kan. Saya tadi ulasan sikit je, sudah di UTM tu. Okey. Jadi walaupun begitu, saya cubalah, saya upaya untuk berkongsi apa yang saya pernah berkecimpung dalam arena mahasiswa semasa ijazah dulu, dan apa ni yang tak masih lagi tak basi, masih lagi baru je baru grad 2010, 3 tahun baru. Dan insyaAllah kalau kita tengok pada tajuk ni, saya tengok tajuk dulu, ada background music. Okay. Hala 7 kepimpinan mahasiswa. Apa ni? Tajuk pun tergantung macam mana pula. Hala 7 kepimpinan mahasiswa. Sepatutnya tajuk ni kami yang tanya, mana ada 7 kepimpinan mahasiswa korang sekarang ni? Kan korang sekarang ni mahasiswa kan? Mana ada 7 sekarang ni? Korang yang kena decide. Setiap dekad tu kita boleh tengok bagaimana hala 7 kepimpinan mahasiswa yang dibawa oleh pemimpin-pemimpin mahasiswa pada zaman tu kan. Kalau nak tahu boleh rujuk pada buku ni. Kata mesti baca kan, kalau dah lama reading ni, Potret Perjuangan Mahasiswa dalam 9 Dekad. Kalau tak baca pun pernah tengok kan, tengok kulit, oh ada buku ni. Okay. Tapi buku ni banyak menceritakan perjuangan-perjuangan mahasiswa start daripada zaman kolonial, hingga ke 90-an dan ke atas. Jadi kalau kita tengok hala 7 kepimpinan mahasiswa, saya dapat simpulkan kepada 2 zaman. Zaman yang mana saya anggap zaman yang baru ni, zaman bila munculnya media baru. Itu satu peringkat, dan peringkat yang kedua adalah yang sebelum dia, yang sebelum munculnya media baru. Ini saya tak jawab soalan lagi, saya nak tajuk dia, hala 7 mahasiswa. Okey, kalau sebelum media baru ni muncul, media baru ni apa kan? Yang baru muncul Facebook, Twitter, YouTube, blog, WhatsApp dan sebagainya. Media baru tu kan, kita boleh conclude sebagai media baru. Kalau sebelum ni, di zaman kebangkitan mahasiswa era kolonial, abad ke-19, abad ke-20, zaman sebelum merdeka kan, 50-an, selepas merdeka 60-an, 70-an dan seterusnya, sehingga 90-an belum wujud lagi istilah dunia media baru ni kan. Media sebelum ni ataupun metod untuk mereka berjuang atau mereka menyampaikan fikrah perjuangan mereka sebelum ni adalah media konvensional, media biasa seperti Speaker Corner. Kalau tengok kan, Speaker Corner start kat mana dulu? Musim Malaya kan. HCP dia ke yang pergi buat? Okay, kita buat Speaker Corner untuk adik-adik student sekalian. Ya, datanglah ramai-ramai. Betul, hemah dia buat macam tu. Tak ada. Seluruh komitmen untuk menggerakkan masa pada zaman itu digerakkan sendiri oleh mahasiswa. Mereka ada yang dikatakan mereka menubuhkan UMSU,
Universiti Malaya Student Union, macam MPP lah sekarang ni. Sekarang ni ada MPP, MPM tu asal daripada tu. Adakah pentadbiran di Universiti Malaya yang initiate untuk buat UMSU? Tak. Student-student yang ada dalam Universiti Malaya pada ketika itu, mereka sendiri yang menggerakkan agenda kepimpinan diorang, menubuhkan UMSU, mengadakan pilihan raya, Suruhanjaya pilihan raya, mereka lantik dalam kalangan mereka juga. Everything mereka yang gerakkan sendiri, dan pemimpin tu mereka lantik sendiri dalam kalangan mereka. Okay, itu zaman 50-an. Sudut pidato ketika mana mereka berpidato bukan dekat dalam universiti, di luar universiti mereka berpidato, dan pada ketika itu dikatakan menteri pun segan nak masuk UM masa tu. Kalau menteri ni memang kalau dijemput untuk merasmikan apa, contoh nak merasmikan apa benda library baru ke dalam UM, memang cukup gemetar nak masuk UM tu. Mereka rasa kerdil nak masuk UM tu bandingkan leadership pada peringkat zaman kepimpinan student Universiti Malaya masa tu, UMSU. Melalui buku, mereka menulis buku untuk menyebarkan fikrah seperti mana zaman-zaman kepimpinan mahasiswa sebelum merdeka, zaman kolonial, Jose Rizal dan sebagainya. Mereka menulis, mereka berjuang melalui buku, menyebarkan fikrah perjuangan mereka dan boleh menarik beribu-ribu orang untuk menyertai perjuangan yang diinisiatkan mereka sendiri. Jadi cara untuk mendekati audien ataupun golongan sasar mereka untuk mencari penggerak-penggerak perjuangan pada ketika itu sangat-sangat susah, kan? Tapi mereka bertekad dan terus menggerakkan, walaupun susah mereka gerakkan sendiri. Artikel, majalah semua mereka sebar dan berjaya menumpaskan, kalau di Filipina, menumpaskan rejim Marcos pada ketika itu, pada abad ke-20, kalau Jose Rizal yang saya bagi contoh tadi. Kemudian walaupun tiada tanpa media baru, kita boleh kenang sampai hari ini jasa dan pengorbanan yang diinisiatkan mahasiswa pada ketika itu. Okey, zaman yang ada media baru ni, jadi zaman kepimpinan mahasiswa sekarang. Apa hala tuju masa ni sekarang ni? Sebab cara untuk mendekati audiens sangat mudah. Satu saat boleh dekati seluruh dunia. Macam semalam berita rompakan bank M-Bank di Subang Jaya, kan? Allah yarham tu, Allah yarhamah, ditembak dengan pump gun di kepala, kan? Beberapa minit selepas rompakan, sejam selepas rompakan tu, dah tersebar gambar di WhatsApp, kan? Rompakan berlaku di Subang Jaya. Dan tak sampai beberapa jam lepas tu, suspek tu dah ditangkap di LCT, nak balik ke Sabah. Yang perompak tu, kejap je. Berapa minit je, kan? Cara untuk menyebarkan maklumat pada zaman media baru sekarang ni. Jadi saya nak lontarkan balik tajuk ni pada semua. Apa hala tuju mahasiswa pada zaman media baru ni? Semua benda dah ada kat depan, nak tak nak je, tu je. Kalau zaman sebelum media baru ni, pelbagai usaha yang dilakukan oleh mahasiswa pada zaman tu untuk menggerakkan ideologi perjuangan mereka. Apa tidak ni mahasiswa pada zaman sekarang yang serba mudah, penuh dengan kelikapan, penuh dengan nikmat ni. Okay. Ambil contoh seorang mahasiswa yang ada di Jordan, rakyat Malaysia, yang ambil kesempatan dengan media baru ni. Siapa dia? Bukan setakat media baru, media sebelum ni, media konvensional pun dia ambil kesempatan untuk sebarkan dia punya pemikiran, dakwah dia. Siapa? Dekat je rumah dia dengan ATM. Hilal Ashraf menulis buku, novel Islamik. Dia mencetuskan fenomena novel Islamik, kan? Baca novel Hilal Ashraf. Yang muslimat baca, yang lelaki nak baca. Buku rujukan dia baca, kita tak baca. Okey. Saya. Okay. Kemudian yang kedua, seorang mahasiswa yang ada di Malaysia, yang ada di Australia, yang memanfaatkan media baru, menjabarkan idea-idea dia mengenai kritik sosial pada ketika ini. Apa nama dia? Mak Lutfi, ya. So, mana Mak Lutfi dengan Ashraf VTM? Kan? Fikir balik. Muhasabah. Masuk pada soalan tadi. Kriteria dan kelayakan.
Okey, saya bila saya dapat soalan ni, macam mana kriteria dan kelayakan pada seorang pemimpin? Kita tak lain tak bukan kita rujuk pada Rasulullah SAW. Yang kita tahu kriteria seorang nabi apa? Maksud tu. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Saya tengok situ je. Sebab saya tak kerti nak create apa benda, nak buat kriteria sendiri baru tak boleh. Saya ikut ni je. Siddiq. Kalau nak direlevankan dengan perjuangan mahasiswa kaum ni, dia siddiq, dia benar, dia membawa perjuangan yang benar, tak ada agenda peribadi pun. Kalau dia nak bertanding dengan PM, dia tak bawa agenda peribadi. Aku dapat kredit kan. Berapa kredit awal PM? Tak tahu kan? Student kan? Satu ke dua tidak macam tu. Kredit awal dia dapat. Dan dapat elong bilik, tak payah bayar, duduk free je. Itu kalau dia nak ada agenda peribadi, nak jadi pemimpin mahasiswa kononnya, gergang-gergung cakap kat speaker corner, pergi kan, nak raih undi, rupanya ada agenda peribadi. Jadi kalau ciri-ciri pemimpin mahasiswa, kalau nak ikut ciri-ciri Nabi SAW, seorang yang siddiq, benar, dia menyampaikan kebenaran tanpa ada benda yang terselindung sebalik kebenaran itu. Tak ada agenda peribadi kan. Okey, yang kedua, amanah. Amanah sebagai pemimpin ni, kalau kita tengok balik, saya rujuk kepada manhaj fiqh wasatiyah ni, yang convention fiqh ummah yang buat kat UTM itu, oleh Ustaz Zahruddin. Ustaz Zahruddin, dia ada bagi tahu amanah sebagai pemimpin ni kepada manusia bermula sejak Nabi Adam AS diutuskan dalam surah Al-Baqarah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati ja'ilun fil ardi khalifah. Kan, ila akhir ayat kan. Maknanya masa tu Nabi Allah Taala bagi tahu kepada malaikat akan utuskan Nabi Adam sebagai, ustaz salah saya betul ustaz. Nabi Adam sebagai khalifah atas muka bumi. Ya. Maka diperintahkan pada semua malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam AS. Maknanya kat situ bermulanya amanah pemimpin kepada manusia sejak Nabi Adam AS diutuskan ke atas muka bumi. Di atas konsep amanah ni, konsep amanah kita sebagai khalifah ke bumi ini, maka wajib umat Islam terlibat dengan politik dan kepimpinan. Ini yang disimpulkan dalam buku Fiqh Wasatiyah yang saya rujuk. Maknanya saya tak buat ayat sendiri apa, tak ada sembang konsulti. Yang ni conclusion yang dibuat oleh masa Fiqh Ummah masa tu. Dan yang ciri khususnya yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Dia menyampaikan, mana seorang pemimpin, kalau konteks pemimpin mahasiswa ni, dia menyampaikan agenda dia, contohnya manifesto dia tu, contohlah nak raya APM ni kan, raya kampus, dia menyampaikan yang manifesto yang betul-betul dia boleh buat. Tak ada nak membina sebuah supermarket dalam UTM bertaraf kan, ada agenda dia punya cakap besar kan, tapi tak buat tu, itu tak ada. Dia menyampaikan apa yang betul-betul dia nak buat, apa yang benar dia nak buat. Dan dia ikhlas menegur kalau berlaku kemungkaran dalam universiti dan apa sebagainya, dia sebagai pemimpin dia menegur dengan kuasa dia ada. Seperti mana saya rujuk kepada hadis ke-9 dalam hadis 40 Imam Nawawi yang berbunyi, ustaz kalau salah ustaz tolong tegur. Hadis ke-9 yang berbunyi, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Daripada Abi Sa'id bin Khudri radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, jika berlaku kemungkaran di hadapan kamu, adalah kamu cegah dengan tangan, ada yang kata kuasa. Jika tak mampu, cegah dengan lisan, dan tak mampu, cegah dengan hati, dan yang kemudian itu adalah kelemah iman. Itu hadis yang dirujuk pada hadis ke-9 dalam Mata Arba'in, hadis 40 Imam Nawawi. Maknanya Rasulullah SAW menyuruh kita menegur, mencegah kemungkaran itu seboleh-bolehnya dengan kuasa, dengan lisan atau dengan hati kan? Jadi tanggungjawab menyampaikan kebenaran ni, kalau ikutkan tadi, memang
terletak pada bahu pemimpin, ciri-ciri pemimpin yang kita nak tadi. Dan yang seterusnya, fatanah, bijaksana. Maknanya bijaksana dalam sebagai pemimpin ni, dia ada ilmu-ilmu kepimpinan, dia mahir memimpin, kan? Dia mahir memimpin, dia tak bias kepada orang yang dia pimpin, dan dia mempunyai ciri-ciri smart management lah. Dia cara pengurusan yang smart dan yang bijak. Okey. Jadi yang terdapat simpulkan itulah jawapan pada soalan yang pertama. Apa ciri-ciri yang kita nak sebagai seorang pemimpin, khususnya kriteria sebagai pemimpin mahasiswa yang saya boleh simpulkan. Terima kasih.